Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Penang menentang KL City, yang mana Penang menang game ni 1-0. Ini adalah perlawanan official match untuk Liga Super. Dan yang paling pelik untuk perlawanan ni adalah perlawanan berlangsung sewaktu international break. Bermaksud Liga sedang berehat untuk memberi fokus kepada perlawanan antarabangsa. Tetapi nampaknya di Liga Malaysia, walaupun ada perlawanan antarabangsa, kelab masih lagi perlu untuk menjalani Liga. Walaupun dalam pasukan KL City ada dua orang player, iaitu Zafri dan juga Declan, yang beraksi untuk Malaysia di Thailand. Ini adalah satu perkara yang sepatutnya diambil berat dan boleh diperbaiki oleh MFL untuk season akan datang, yang mana mereka perlu lebih fokus dalam menjadualkan perlawanan untuk memastikan yang pasukan tidak terjebak dalam sebarang perlawanan, terutamanya dalam international break. Dan kesian dekat pemain-pemain ataupun pasukan yang kehilangan pemain mereka untuk beraksi dalam saingan antarabangsa. Jadi bolehlah fokus untuk perbaiki bagaimana nak buat jadual balik untuk Liga Super next season. Tambahan pula, next season depan ada 18 pasukan. So jadual mestilah padat dan kita perlu rancang bagaimana untuk memastikan jadual tersebut tak clash, jadual tersebut tidak menjadi pertikaian dan sebagainya. Harap benda ni boleh diimprove dan boleh diperbaiki lah. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Penang dahulu. Apakah perkara yang positif tentang taktikal Penang pada perlawanan ni? Yang pertama, perkara yang positif tentang taktikal Penang pada pasukan ni adalah dari segi corak bertahan mereka. Yang mana jika kita lihat pada perlawanan ni, Penang bermain dengan kedudukan low block di bahagian pertahanan, iaitu mereka bermain dengan defensive line yang agak rendah. Dan dalam pada masa yang sama, walaupun bermain dengan defensive line yang agak rendah, mereka juga bermain dengan sangat compact, terutamanya di dalam kawasan D-box mereka atau di dalam kawasan kotak penalti mereka. Jadi apabila pasukan KL City cuba untuk menyerang ataupun menembusi bahagian kotak penalti pasukan Penang dengan hantaran-hantaran lintang, dengan passing, dengan dribbling dan sebagainya, maka tidak menjadi masalah untuk pemain-pemain pertahanan pasukan Penang untuk mengekang asakan tersebut dan mematahkan serangan tersebut daripada segi melakukan blocking, interception, tackling dan sebagainya, disebabkan mereka dah bermain dengan low block dan dalam pada masa yang sama mereka compact di dalam D-box untuk menghalang segala pergerakan yang dilakukan oleh bahagian serangan KL City ke arah gawang mereka. Bahkan kita boleh lihat juga KL City ada cuba untuk melakukan percubaan dari luar kotak penalti. Sebab apa? Sebab mereka tak boleh nak masuk lebih dalam disebabkan low block yang ditunjukkan oleh barisan pertahanan KL yang ditunjukkan oleh barisan pertahanan Penang. Akan tetapi pemain-pemain Penang juga mereka telah berwaspada dan mereka telah mengambil langkah yang lebih efisien ataupun lebih berkesan lah dalam mengekang percubaan jarak jauh daripada pasukan KL ni dengan melakukan blocking dan juga menutup ruang daripada pemain-pemain KL melakukan percubaan ke arah gawang mereka, sama ada di dalam kotak penalti ataupun di luar kotak penalti. Jadi boleh saya simpulkan untuk defense department pasukan Penang semalam, mereka beraksi dengan sangat cemerlang daripada segi compact. Mereka sangat-sangat compact, mereka tak memberi ruang kepada bahagian serangan KL dan mereka juga berjaya menunjukkan satu aksi yang bagus daripada segi reaction dan juga dari segi pembacaan game. Mereka berjaya untuk react dengan cepat hantaran-hantaran yang dilakukan oleh pasukan KL City dan apa yang cuba dilakukan oleh KL City di luar kotak penalti, dan mereka juga berjaya untuk man-to-man marking dengan sangat bagus. Apabila kita boleh tengok Jordan Mintoh tak dapat banyak chances, Romain Morales tak berada dalam kedudukan yang berkesurat
kecurangan. So benda tu memang sangat-sangat positif lah untuk defend department pasukan Penang pada perlawanan semalam. Itu yang pertama. Yang kedua, barisan pertahanan Penang pula dibantu oleh kecekapan dan juga kehebatan daripada Katul Anwar. Yang mana boleh saya katakan Katul Anwar pada perlawanan ini juga menunjukkan satu corak permainan yang bagus sebagai seorang shot stopper. Yang mana kita boleh tengok beberapa percubaan daripada pasukan KL City berjaya untuk dinafikan dengan aksi yang cemerlang dari goalkeeper Penang ini, iaitu Katul Anwar, untuk memastikan yang gawang beliau tidak dibolosi dan membawa pulang 3 mata untuk pasukan Penang selepas mereka dah lama tak merasai kemenangan. So tahniah untuk Katul dan juga defense department mereka yang bertindak dengan sangat cemerlang. Yang ketiga, kita masuk bagaimanakah cara Penang melakukan serangan pada perlawanan ini. Seperti mana yang saya cakapkan, Penang lebih memfokuskan untuk bertahan dan mereka lebih memfokuskan untuk menggerakkan ke bahagian hadapan dengan sedikit player sahaja di bahagian serangan, ataupun senang cerita mereka lebih suka menggunakan counter attack. Kita boleh lihat banyak gerakan-gerakan pasukan Penang sebenarnya berpaksikan kepada bahagian wide area. Mereka suka untuk buka ataupun open game lebih kepada bahagian sayap berbanding di bahagian midfield. Yang mana kita boleh tengok apabila Penang dalam kedudukan untuk melakukan serangan ataupun build up play ataupun melakukan counter attack, mereka akan cuba untuk mencari Endrick Dos Santos di bahagian tengah. Yang mana Endrick Dos Santos ni diberikan peranan yang lebih efisien di bahagian tengah untuk menjadi playmaker bagi pasukan Penang. Sebab apa mereka gunakan Endrick Dos Santos ni di bahagian tengah dan selepas itu Endrick akan buka game ke bahagian kanan ataupun ke bahagian kiri dengan hantaran-hantaran jauh? Sebab Endrick Dos Santos ada kelebihan daripada segi passing accuracy, daripada segi vision, yang mana kita boleh tengok banyak hantaran-hantaran jauh dan juga bagaimana beliau melakukan switch play daripada bahagian tengah ke bahagian kiri atau ke kanan memang sangat-sangat tepat untuk menjumpai pemain-pemain yang berada di bahagian sayap pasukan Penang, terutamanya Azim di bahagian kanan dan di bahagian kiri Adib Raub di first half. So benda tu memang sangat-sangat efektif, yang mana memang Penang lebih suka untuk release ball dengan cepat kepada bahagian sayap apabila bola berada di kaki Endrick. Dan memang kita boleh nampak yang Penang banyak exploit bahagian sayap pasukan KL City untuk menyerang di bahagian wide area, dan banyak gerakan-gerakan mereka berjaya untuk menghasilkan percubaan, tetapi sayanglah percubaan-percubaan yang ada gagal dimanfaatkan dengan baik, kecuali satu gerakan yang dicipta oleh Endrick kepada Rafiuddin, dan Rafiuddin berjaya untuk melakukan crossing yang sangat bagus ke dalam kotak penalti untuk mencari Lucas Del Silva. So itu adalah corak serangan yang dilakukan oleh pasukan Penang lah. Mereka lebih gemar untuk beraksi di bahagian wide area dan mereka akan cuba untuk attempt melakukan hantaran ataupun mencari target man mereka, iaitu Lucas di dalam kotak penalti. Banyak corak sebegitu dilakukan dan kita boleh tengok memang bahagian kanan dan juga bahagian kiri pasukan Penang sebenarnya sangat-sangat efektif untuk menggerakkan bola masuk ke dalam D-box pasukan KL City. Cumanya apabila sampai dekat final condition ataupun dalam kedudukan yang terakhir yang mereka boleh untuk menjaringkan gol ataupun membuat percubaan, mereka gagal untuk menyudahkan peluang tersebut dengan sangat baik. Kita boleh tengok bagaimana Azim bermain dengan sangat baik di bahagian kanan, involve dengan beberapa gerakan di dalam kotak penalti. Adib Raub menggerakkan bola di bahagian kiri, melakukan cutback, ada beberapa percubaan, tetapi sayang percubaan tersebut gagal dimanfaatkan, sedangkan link up ataupun build up yang mereka lakukan di bahagian attacking sudah berjaya untuk penetrate bahagian pertahanan pasukan KL City. Jadi antara kelemahan yang mereka boleh perbaiki adalah bagaimana mereka nak menyudahkan gerakan-gerakan yang mereka mencipta ataupun gerakan-gerakan yang telah dicipta sewaktu mereka menyerang untuk convert segala peluang tersebut kepada jaringan. Yang tu yang perlu diperbaiki oleh pasukan Penang lah. Yang kedua yang perlu diperbaiki oleh pasukan Penang juga, bagaimana mereka nak dominance ataupun bagaimana mereka nak cuba kawal di bahagian tengah. Sebab apa? Sebab bahagian tengah semalam memang nampak obvious sangat yang pasukan KL City lah yang
mendominasi bahagian tengah daripada segi short passing, build up play di situ. Memang control game di bahagian tengah adalah pasukan KL berbanding pasukan Penang yang suka untuk bermain dengan counter and direct sahaja menggunakan wide area. Yang kedua ataupun yang ketiga mereka perlu perbaiki adalah mengenai bagaimana mereka nak memastikan yang mereka tidak terlalu pasif in term of attacking. Sebab apa? Sebab kita tahu mereka dah bermain dengan corak bertahan, tetapi in term of counter attack mereka memerlukan lagi numbers of player yang membantu di bahagian serangan untuk menjadikan counter attack tersebut berjaya. Jadi mereka perlu melakukan gerakan yang sama seperti mana yang mereka menjaringkan gol melalui Lucas, yang mana mereka perlukan fullback ataupun right back dan left back pasukan Penang ni kena lebih efisien dan kena lebih bergerak untuk involve ketika mereka melakukan counter ataupun serangan, supaya mereka ada numbers of player yang boleh menerima bola di bahagian tengah ataupun di bahagian wide area ataupun di bahagian attacking third. So benda tu yang perlu diperbaiki oleh pasukan Penang lah. Secara overallnya bertahan dan juga counter ni memang menjadilah untuk pasukan Penang. Memang nampak improvement game tu ada, cumanya daripada segi decision making, daripada segi finishing dan juga creativity mereka masih lagi perlu untuk perbaiki pada next game yang akan datang. Itu untuk pasukan Penang. Kita masuk pula untuk pasukan KL City. Untuk pasukan KL City pada perlawanan ni, ada beberapa perkara yang sebenarnya saya suka tentang corak pasukan KL City. Yang pertama adalah tentang player Irfan Zakaria. Untuk game ni saya suka tentang Irfan Zakaria adalah kerana apabila beliau bermain di left back, kita boleh nampak yang sebenarnya Irfan Zakaria ni dia mempunyai distribution ball yang sangat bagus, terutamanya daripada segi passing, daripada segi vision pun beliau ada. So beliau boleh involve dengan baik kepada bahagian serangan pasukan KL City. Bahkan kita boleh juga kata yang contribution beliau di dalam D-box pasukan Penang menjadi satu ancaman kepada bahagian pasukan Penang punya gawang. Sebab apa? Sebab Irfan Zakaria pun mampu untuk berada dalam kedudukan ataupun positioning yang betul untuk menerima bola sewaktu pasukan KL City menyerang. Bahkan dia ada satu shot on target yang terkena tiang. Jadi boleh saya katakan antara kelebihan ataupun antara apa yang saya suka tentang Irfan Zakaria ni adalah tentang versatility, yang mana beliau boleh bermain dengan left back, center back, dan di second half pun kita nampak ada beberapa perubahan posisi yang diberikan kepada beliau, yang mana beliau juga kadang-kadang bertindak sebagai double pivot bersama dengan Akram ataupun bertindak dengan double 8 bersama dengan Ryan Lambert. So benda tu dia boleh cover up bahagian tengah boleh, bahagian kiri boleh, bahagian ni boleh kan. Cumanya daripada segi finishing, daripada segi larian ataupun pace, kelajuan tu Irfan Zakaria tak ada lah benda tu. Tetapi daripada segi fizikal dan contribution dia dalam kotak penalti tu ada. So saya nampak menarik lah untuk Irfan Zakaria, yang mana dia improve a lot bersama dengan Boyan Hodak di pasukan KL dengan corak permainan yang lebih versatile berbanding dengan kelab-kelab sebelum ni. So he is one of the best player lah di atas padang semalam bagi saya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat untuk pasukan KL, sebenarnya mereka sangat dominan di bahagian tengah dengan penggunaan lone pivot, iaitu Akram Mahinan yang bertindak sebagai number 6, Ryan Lambert number 8 dan juga Paulo Joshua sebagai attacking midfielder ataupun number 10, yang mana mereka berjaya untuk kontrol bahagian tengah dengan sangat baik. Dari segi kreativiti mereka juga sudah bagus. Mereka berjaya untuk cipta beberapa gerakan yang berbahaya ke arah gawang pasukan Penang. Tetapi in term of finishing ataupun penyudah ataupun senang cerita final decision yang mereka perlu lakukan, benda tu masih lagi menjadi persoalan. Bagaimana mereka mensia-siakan gerakan-gerakan yang terhidang dah lawa, tetapi mereka gagal untuk menjaringkan gol. Jadi benda tu sama juga macam pasukan Penang. Kedua-dua pasukan mempunyai masalah yang sama untuk menyudahkan ataupun convert peluang yang ada kepada jaringan. Tetapi untuk bahagian tengah semalam memang nampaklah ya Akram Mahinan, Ryan Lambert, Paulo Joshua berjaya untuk kontrol bahagian tengah dengan sangat baik, dan mereka berjaya untuk dominance bahagian tengah dengan sangat baik, sama ada dari segi bertahan ataupun dari segi menyerang. So mereka dah terbaik lah di bahagian tengah tu. Benda tu sangat bagus. Dan kita boleh juga tengok
Bagaimana KL City in term of attacking, yang mana mereka akan menggunakan mereka punya fullback. Kalau di bahagian kanan, mereka akan gunakan Kamal Azizi untuk bertindak lebih kepada bahagian wide area untuk cover up tempat Partiban ataupun tempat sayap lah. Dan pemain yang berada di kanan yang beraksi sebagai posisi sayap iaitu Partiban, beliau akan lebih masuk kepada bahagian tengah untuk membantu Jordan Minta bagi mendapatkan ataupun menambah bilangan player yang berada di dalam D-box. Yang tu corak permainan pasukan KL City apabila mereka menyerang di bahagian kanan. Mereka lebih suka Kamal Azizi naik lebih tinggi dan pemain sayap masuk lebih ke bahagian tengah untuk ada numbers of player di bahagian tengah ataupun ada numbers of player dalam D-box pasukan lawan. Manakala kalau di bahagian kiri pula berbeza, yang mana mereka akan gunakan Ivan Zakaria yang bertindak sebagai left back untuk masuk ataupun involve diri dalam kawasan D-box, dan mereka akan gunakan Hadin yang bertindak sebagai left winger untuk berada di luar ataupun berada di wider area lah di bahagian sayap untuk contribute dia punya hantaran-hantaran lintang ke dalam kotak penalti. That is a good thing. Ada variation of attacking yang ditunjukkan oleh pasukan KL City. Tetapi macam saya cakap, the idea was there. Ada idea dekat situ, tetapi daripada segi execution boleh saya katakan pelaksanaan idea ni boleh dikatakan tidak beberapa menjadi. Ada beberapa faktor yang boleh saya katakan tidak beberapa menjadi. Yang pertama adalah kerana peranan Jordan Minta pada perlawanan ni, beliau dikawal dengan sangat ketat oleh Rafa Victor, yang mana beliau tidak diberi ruang yang khusus untuk berada dalam kedudukan yang selesa bagi menerima bola. Jadi beliau pun terpaksa untuk drop terlalu ke bawah, dan beliau juga terpaksa untuk bermain dengan terlalu wide untuk memberi support kepada sayap. Jadi peranan sebagai seorang target man tu agak tenggelam disebabkan recovery position daripada Jordan Minta agak lambat untuk kembali berada dalam D-box. Itu yang pertama. Dan disebabkan itulah Boyan Hodak membawa masuk Romain Morales di second half untuk memberi bantuan kepada Minta as a second striker. Tetapi nampaknya kemasukan Romain Morales juga tidak beberapa membantu bahagian hadapan pasukan KL City daripada segi bagaimana mereka nak melepasi defense yang sangat compact daripada pasukan Penang. So memang kita kena pujilah bahagian attacking pasukan KL City tak berapa menjadi, tetapi kena puji defense pasukan Penang yang berjaya untuk neutralisekan bahagian attacking pasukan KL daripada menjaringkan gol. So benda tu memang kena perbaikilah untuk pasukan KL. Dan untuk goalkeeper KL, Kevin Ray Mendoza, beliau juga bertindak dengan sangat cemerlang. Pembacaan game yang bagus. Beliau berjaya untuk blok beberapa percubaan dan berjaya untuk keluar untuk dapatkan bola dengan baik. So bagi saya memang Kevin Ray Mendoza one of the best goalkeeper, dan gol daripada Lucas Silva tu memang tak boleh nak buat apa lah. So itu je lah ulasan saya secara kesimpulannya. Penang was a better team daripada segi finishing, and they deserve to win lah untuk perlawanan semalam. Walaupun daripada segi expected goal, KL lebih banyak. Itu je ulasan saya. Assalamualaikum.